sebenarnya. Ini adalah setup dia, tapi tak sempat. Kalau nak masuk sekarang tak sesuai ya. Sebabnya kalau anda dah ni anda sepatutnya dah letak BE dia. Ni setup dia, tapi tak sempat saya nak share. Sebabnya tadi kita tengah ada sesi ya. Ni setup dia. Saya tak sempat. Ni satu yang ni lah. Satu setup dia. Ni dekat sini tadi ya. So kalau sempat tadi kita masuk, sepatutnya kita dah BE semasa. Ni untuk shorter, very short time frame. Ni untuk mereka yang intraday. Kita tengoklah kalau dia buat satu lagi kaki ke bawah ni, we might be able untuk ikut kalau dia buat satu lagi ke bawah ni. Okey, wassalam. Okey, jadi ini satu setup. Ini adalah untuk momentum sequence. Ni yang kita ceritakan, ni adalah untuk momentum sequence. Ni dia. Jadi maksudnya ini adalah lebih daripada 1618. 1, 2, sini lebih daripada 1618. Jadi kita ada setup untuk wave 4 ni ya. Ni contoh dia lah. Ni contoh dia. Tapi sebab kita tadi tengah sesi petang tadi, jadi tak sempat ya, saya nak tengok benda ni. So 4 kita could have finish dan dia tengah melakukan pergerakan ke atas ya. So ini kalau kita masuklah yang ini ya. Ini adalah sini TP dia. Saya cuma tunjukkan sebab kita terlepas entry ni. Sebab kita tadi tengah ada sesi ya. This is the TP 618 kat sini. This will be the move lah. Rosli faham kan ini kan? Tak sempat. Ni ada ni. Ini adalah dekat time frame yang rendah. Ini time frame yang rendah, iaitu 15 minit punya ni. Kita ada 1, 2, 3 yang jelas. 1, 2, 3 kat sini ya. Zulaika. Tak semestinya. Tak semua bergerak satu-satu Zulaika. Kita tengok instrumen tu spesifik, tapi kita jangkakan next move dia, but not all akan sama. Tadi dia takkan satu-satu. Dia takkan satu-satu. Okey. Jadi kalau contohnya kita jangka ini adalah satu pergerakan ke atas kan. Jadi kita jangkakan untuk Nikkei juga masih tak habis lagi pergerakan ke atas. Ini mungkin wave 4. Kalau betul ni tadi, ini mungkin wave 4 kita dalam sini saja. Boleh Zulaika? Okay. Ni nampak macam satu je bang, betul. Tapi kalau anda tengok di time frame kecil, dia akan ada pecahan-pecahan. Ni kecil sangat. Ni adalah flat. A, B dan C. Macam mana kita nak masuk ini kan? Jadi tak terlalu kecil lah. Terlalu kecil. Tak jelas kan? Jadi kalau CAT JPY, if CAT JPY ni buat one more leg ke bawah, satu lagi leg ke bawah ni sebab ni dah kita tak akan enter. Kalau dia break ke bawah, bilanya kita boleh enter dia, anda lihat kepada first bounce dia. Bila dia masuk dekat area equal leg tu, wassalam Mimun, dia masuk equal leg tu, anda tarik Fibonacci retracement dia ya. Kalau dia dah sampai 50%, ini dah sampai ya. Jadi kita tak entry dekat situ. Ya, ni dah sampai 50%. Yang first bounce ya, dia dah sampai 50%. Jadi tak adalah. Ni mungkin kita terlepas lah, dah pergi. Kita tengah sesi petang tadi, jadi saya tak sempat nak tengok. Okey, tak apa, saya nak tunjukkan macam mana lain kali kalau kita ada nampak yang macam ni dan anda inform saya semasa kita tengah ada sesi tu, bagi tahu saya dan kita akan analisa dia dan kita boleh masuk sama-sama. Okey, ini contoh dia lah. Di sini sepatutnya ada satu blue box. Tapi kita tak sempat nak entry sebab kita tengah ada sesi petang tadi. Ni H1 punya. Tak apa, kita lepas yang ni kita tunggu yang sini. Untuk swing kita tunggu yang sini. Okey. Itulah CAT JPY. Itu satu yang waktu petang tadi.
Okey, jadi kita lihat dulu apa sentimen besar pasaran, apa yang kita nampak untuk pasaran untuk semasa. Secara besarnya sentimen adalah lebih positif. Kita nampak untuk DAX dah kembali lebih bercampur, tak ke mana. Kita ada untuk US indices menunjukkan pembukaan Wall Street yang kembali selepas bercuti President's Day semalam. Dijangka dibuka lebih tinggi pada sebelah malam ni Okey, ulang balik first bound macam mana? Fazlin, yang 50% tu. Lepas ni saya ulang balik Okey. Untuk US indices US futures menunjukkan bahawa buka Wall Street adalah lebih positif Ingat, US market kembali selepas bercuti panjang sejak daripada Jumaat lepas. Jadi Isnin semalam bercuti President's Day dan hari ini dibuka balik Daripada sudut data agak senyap. Kita ada German ZEW tadi keluar lebih baik daripada jangkaan pasaran, jauh lebih baik daripada jangkaan pasaran Pasaran menjangkakan bacaan lebih rendah, tetapi sentimen nampaknya lebih positif as we have jumlah kes COVID-19 semakin menurun, as kita ada, kecuali untuk Malaysia lah, hari ini 2007 kita ada untuk vaccination dan juga kepada lebih banyak package rancangan untuk membantu businesses dan families yang diumumkan oleh kerajaan untuk membantu ekonomi So dalam sesi US pada malam nanti agak senyap sebenarnya. Kita ada Empire State Manufacturing Index, nothing much, tak ada banyak untuk pada malam nanti, tak ada banyak China masih lagi bercuti, jadi kita lihat kepada apa yang kita nampak untuk pergerakan semasa dalam pasaran Okey, jadi sebelah petang tadi semasa kita buat sesi, kita ada satu retracement dalam pasaran 4 ni mungkin habis dekat sini sahaja ataupun ada satu lagi kaki ke bawah I'm not interested kepada JP 225 ni. Sekiranya kita ada untuk ni, saya lebih interested kepada yang ini Sekiranya kita ada breakout daripada dia punya trend line dekat sini, even a shallow breakout shallow breakout dia macam ni. Kalau dia buat daripada sekarang ni 1 2 3 1 2 3 dan 1 2 3, dia shallow macam ni, saya akan cari peluang entry Okey. Kita buy cat JPY sebab kita ada incomplete sequence Zulaika. Itu je. Kita ada setup. Itu je. Trade setup. Kita tak tahu kalau kita nak tengok yen lemah, yen memang dijangka lemah sebab kita jangka untuk indeks ke atas. Trade setup, dia apa, ada news ke, ini lemah ke, ini kuat kita trade bila ada setup. Teknik. Faham? Trade bila ada setup. Dia nak lemah ke, dia apa ke. Setup tu apa? Setup yang kita cari adalah incomplete sequence dan momentum sequence. 3 wave, extreme, stop loss dekat 1618, bawah sikit, TP dekat 100%. Kalau momentum, kalau incomplete sequence, kalau momentum sequence 0.618. Itu je setup. Boleh? Okey. So kalau US indices membuat 3 wave yang jelas, besar sikit, lain daripada belakang ni, kita akan cari entry. Sebabnya kita ada higher high dan kita ada trend lah. Itu je. Okey, ni adalah untuk US 500. Okey, sekiranya ada 3 wave yang break up, then kita cari untuk entry. Okey? Saya cerita technical. Saya bukannya cerita fundamental. Yang incomplete sequence, market dynamic tu adalah technical. Itu bukannya fundamental. Fundamental dia kepada sifat instrumen. Itu fundamental dia. Boleh? Fundamental dia kepada sifat instrumen. Kita tahulah, macam anda beli saham IKEA. Anda tahulah IKEA tu company apa. Anda beli US dollar. Jadi kita tahulah US dollar tu apa dan apa mempengaruhi dia. Itu bukan fundamental. Jadi kita gunakan technical. Memang technical pun. Saya cerita hari-hari technical kan. Okey, so ini pun ada setup.
Jadi sebab dia buat high, incomplete sequence maksudnya daripada low bawah ni, low daripada sini, dia tak habis lagi 100%. 100% dia atas ni. Jadi atas ni selagi dia tak complete atas ni, 3 wave saya masuk. 3 wave saya masuk. Itu teknikal. Itu teknikal. Kenapa saya memberikan apa latar belakang harian? Sebabnya kita tahu apa yang behind this move, tapi kita bukan trade sentiment dia. Kita trade technical setup. Memang 100% technical. 100% technical. Tak ada benda fundamental pun. Ramai ingat saya buat fundamental. Tak ada, langsung tak ada. Okay? So, nampak kalau dia buat this, kalau dia break sini, tengok saya buang, ini apa ni? Ini US 500. Tengok saya buka satu chart saya buka satu chart kosong. Kita buka satu chart kosong. Okey. US 500. US 500. Okey. Okey, 1 hour tadi kan? Okey. Ini satu structure, betul tak? Ini satu structure. Ini kita nampak kan? Ini satu structure sejak daripada this low pada Februari kan? Kan ni Februari punya low kan? Ini satu structure baru. Jadi kita nampak retracement dalam structure ni. Ini satu retracement. Okey. Sini satu retracement. Kita dah ada dua retracement dalam ni Okey, ini satu retracement. Jadi sekiranya kita ada satu retracement yang lain, nampak lain daripada belakang ni, kita akan dapat benda ni. 1 2 3 4 5 kan? 1 2 3. Dan kita tahu daripada bawah ni, sejak daripada March punya bounce ni, pergerakan ke atas tu tak habis. Jadi bias pergerakan dia adalah ke atas. Kita tengok ini satu structure, ini satu structure. Jadi selagi dia tak habis kat atas ni, kita ada incomplete sequence. Ambang hyperinflation macam ni. Bank negara, bank pusat mempunyai tool yang lebih baik untuk mengawal inflasi berbanding dengan untuk meningkatkan inflasi. Apa maksud saya? Kalau inflasi naik, dia boleh naikkan kadar faedah. Itu menyebabkan perbelanjaan berkurangan, orang lebih menyimpan. Okey. Itu disebut oleh Fed Powell. Saya ulang balik apa yang Fed Powell sebut. Jadi dia mempunyai tool yang lebih baik dan terbukti sejak dalam sejarah, sejak daripada Great Depression 1930, Federal Reserve mempunyai tool yang lebih baik untuk mengawal apabila inflasi naik. Tetapi sejak era tahun 90-an sehinggalah sekarang, sejak inflasi jatuh, kita ada bank pusat cuba untuk menaikkan inflasi sekitar 1 paras. Untuk Federal Reserve sekitar 2%, kebanyakan bank pusat di antara 1 sehingga 3%. Ini maksud saya inflation targeting. Anda boleh tengok website ni, inflation targeting and central bank target. Ni inflation target central bank. Jadi kebanyakan bank pusat mempunyai inflation target di antara 1 sehingga 3%. Ada yang besar sikit macam African country 3 to 6% dan lain-lain. Kalau untuk US ni, US mana US? United States. Mana US kita ni? Sekejap saya cari mana US ni.
United States, sekitar 2% lah, saya tak jumpa mana dia. Okay, so cerita dia, they have better tools untuk mengawal inflation. Tapi apa pun, kalau kita tahu, memang saya dah sebut benda ni, I think sejak daripada tahun lepas kan, we are expecting inflasi naik. Sekiranya inflation naik, harga barang naik. Itu termasuk komoditi. Sebab itu bias saya untuk komoditi dollars adalah untuk naik. Kita dah nampak minyak naik, kita nampak China membeli komoditi ya. So cerita dia kita tahu dia naik. Itu je cerita dia. Dan selagi bank pusat menyediakan kecairan, menjalankan asset purchase, saya nampak untuk pasaran saham ni masih naik. Itu je. Ya. Itu je. The thing is, there will be satu tahap di mana bank pusat dan Federal Reserve sendiri kata dia akan membenarkan market agak panas sikit. Maksudnya membiarkan inflation tinggi sikit. Tu. So 2% will be satu tahap, tetapi saya nampak mungkin dia akan biarkan sekitar 2 ke 3%. 2 ke 3%. Okey, ni adalah untuk US 500. Dekat US incomplete sequence boleh tarik. Incomplete sequence dia, Suhaila, ini adalah untuk H4. Daripada sini, ini structure H4. Yes. Ini structure H4. Jadi kita tahu, jadi structure H4 kita ada incomplete ke atas. Ni daripada sini. Incomplete ke atas sampai sini. Itu H4 punya ni. Jadi antara daripada ini, daripada bawah ini kepada sini, okey, kita akan ada, kalau kita katakan sini 5 wave, kalau kita setuju katakan ini sebagai 5 wave, 1 2 3 4 5. Dan kalau kita katakan sini ada 5 wave, sini pun akan ada 5 wave. Okay? 1 2, sama ada ini dah start 3 or whatever. Jadi apa pun, kalau ada incomplete sequence dalam antara ini kepada sini, kita carilah. Itu je. It is as easy as that. Maksudnya kita ada setup kita masuk long. Itu je. Selagi anda tak sell dia, anda okey. Boleh Suhaila? Yang kita sentuh petang tadi. Dari permulaan wave 1, dari awal, incomplete sequence boleh ditarik dari awal. Ni di H4. Kalau anda trade dekat H1, anda sedang bercerita mengenai structure ini. Ya. Structure ini. Ini satu structure. Ini satu structure. Satu. Saya clearkan dulu. So, anda tahu dekat time frame H4 tadi ke atas kan? Ini satu structure. Okey. Ini satu structure. Okey. Dan anda ada satu structure dekat sini. Oops, apa jadi Fibo pula. Anda ada satu structure dekat sini. Okey. So cerita dia, anda nampak dia masih pergi. Kan? Anda nampak ini masih pergi. Dia masih buat high-high. Jadi anda tariklah daripada sini. Dan anda pergi pula kepada structure ini pula. Dia ada berapa wave dalam ni. Kalau dia cukup 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita katakan ini sebagai satu structure complete. Itu je, tak payah tahu elite wave, tahu 5. Ini 1 dan kita ada incomplete ke atas. Yes. Yes, faham. Sebab itu saya sentuh petang tadi, yang penting level. Yang penting incomplete sequence. Sebab kalau anda masih baru nak mengenali elite wave, masalah ramai, saya pun sama. Bila mula-mula saya belajar elite wave, saya risau pasal wave 1 ini betul ke wave 3. Don't worry. Don't worry. Yang penting kepada saya nampak 5 wave, saya nampak satu structure, saya cari benda ni.
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dan sekarang ni, saya tengah suggest kepada anda bahawa struktur itu berlaku dekat sini. Sini satu struktur komplit. Sini satu struktur yang komplit. Sini. Okey. Yang sama dengan ini. Okey. Dan kita ada 3. Yang kalau kita pergi dekat lower time frame, dia berlaku dekat sini. Dekat sini. Dan kita dah ada higher high baru daripada resistance sini. Boleh? Yang penting correction. Itu je. Kalau kita pergi lebih lower lagi. Kalau anda pergi lebih lower lagi, kita ada sini satu struktur kan? Sini satu struktur. Sini satu struktur. This one. Boleh? Yang kita tahu, kalau dia buat 3 wave, kita long. Itu je yang saya tahu. Lain saya tak tahu. Ya, kalau dia buat 3 wave, kalau ini ya, kalau dia buat penurunan dekat sini, penurunan macam ni. 1, 2, 3, yang lain daripada belakang, saya akan long. Itu je. Itu je. Kalau dia buat ni, ni lah, 2 ni. 2 yang ni lah. Saya akan cari long daripada situ. Sebab saya nampak 5 tadi, nampak dekat H4 ni jelas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini buat higher high. Tak complete ke atas lagi. Saya tunggu correction 3 wave. Saya long. Itu je. Boleh? Level. Level saja. Anda nampak 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu kalau dia buat higher high. Okey. Dia complete tak complete? Ini ya. Anda nampak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kalau anda buka chart, dia dah buat macam ni. Kan? Anda tarik Fibo, dia tak sampai 100% lagi. 1, 2, 3, kalau dia dah buat high sini, anda cari long daripada sini. Tarik Fibo extension. Cari long. Kan? Stop loss bawah 1618 daripada Fibo extension yang ini. TP daripada ini, sini, sini, kita dapat TP level kita. Kita dapatlah entry kita. Itu je. Okey. Yap. Kecil. Retracement ni nampak kecil. Ya. Sebab tak habis lagi. Tak habis lagi. Structure daripada Januari ataupun Februari punya bawah ni, yang ini. Daripada Januari ataupun Februari ni tak habis lagi. Sebab tu correction dia kecil-kecil kan, Fendi tunggulah dia habis. Sebab tu saya lebih prefer entry yang ini. Okey, boleh. So US 500, 2 ni saya akan cari peluang entry. 4 ni tak masuk, saya tak masuk sebab sini tak sampai 1618 Okey, ini adalah untuk US 500, US 30, tak ada baru. Apa yang kita ceritakan petang tadi, saya akan cari peluang entry daripada sini. So, market nak ke mana? Masih ke atas. Saya tak guna satu time frame. Analisa, I always believe kalau kita nak faham apa yang kita sedang tengok dekat satu time frame, anda kena refer benda kat atas. Dia macam ni lah. Anda nak cari masjid, first anda kena tahu kampung mana. Anda nak tahu kampung tu kat mana, anda tanya daerah dia kat mana. Kalau anda nak tahu daerah kat mana, anda kena tahu dia punya negeri mana. Okey, jadi bergantung kepada kaedah dagangan anda. Refer at least satu time frame atas. Refer satu time frame atas. Hourly, saya kumpulkan hourly daripada 23 jam sehingga 1 jam dalam satu grup. Daily, maksudnya daily, hourly. Lepas tu minute chart, 59 minit. Sebabnya ramai yang biasa dengan MT4. Sebenarnya time frame tu
Itu cuma apa yang disajikan dekat H4, dekat MT4. Time frame dia macam-macam. Banyak time frame. So, tak nampak ni, semua hourly adalah satu set, daily, weekly dan lain-lain ni, dan minute satu set. Jadi, kalau saya trade M1, mungkin saya refer kepada M1 kecil. Anda boleh refer kepada 2 time frame atas, M15 contohnya. Jadi anda tahu apa yang berlaku lah. Adakah movement tu trend ataupun di time frame besar dia adalah satu correction. Boleh refer at least satu lah. Kalau sesuai dia dua time frame atas. 2 time frame atas. Jangan jauh sangat. Jangan pula trade dekat H1. Tengok monthly. Itu pengsan. Faham Okey, so saya cari untuk 2 ni. Sebabnya saya nak tengok di time frame yang lebih besar, movement ini adakah dia setuju dengan pendapat saya bahawa entah kita tengok kan, dekat time frame besar rupanya ini adalah satu correction. Contoh dia, saya bagi contoh. Untuk yen pair, anda tengok AUD JPY. Saya ambil contoh AUD JPY. Okey. Di daily, kalau saya tanya sekarang, di daily, saya buang semua tanda-tanda ni. Apa yang anda nampak untuk pergerakan AUD JPY ni? Apa yang anda nampak? Dia ke bawah ke atas? Apa yang anda nampak untuk time frame AUD JPY ni? Kalau kita besarkan sikit, ini ada lower low. Weekly, ini lower low. Lower low. Kan? Di daily. Okey, kita ada sequence, kita ada siri ya. Dan kalau saya ambil Fibonacci extension, push. Okey, dah ada. Okey. Daripada atas ni kepada sini, sini tak habis lagi tau. Kita ada incomplete sequence kat sini, AUD JPY ni. Bearish kan? Tapi kalau kita tengok, ni daily ya. Kalau kita tengok dekat H4 ni, sejak dari ni kita tahu dia tak habis lagi ke bawah kan. 3 ni tak habis lagi ya. Kita ada incomplete sequence ke bawah. Kalau kita tengok bounce daripada March sehingga sini, bounce March ni, sehingga kepada bulan Ogos, kepada Ogos ni, kan? Ini 5 wave, ini trend, betul tak? Jadi kalau kita tahu dia trend di time frame kecil, adakah ini kita boleh trade? Pada waktu sini kita tak dapat trade. Tapi kita tahu dia 5 wave. Kalau saya lukis, saya akan lukiskan A, B dan C, betul tak? Betul tak Rosli? Saya akan lukiskan A, B dan C. Okey. A, B dan C. Okey. Waktu dia tengah berjalan ni, waktu dia break atas ni, waktu dia break sini, ni break. Waktu dia break, then saya kata, ini 5 wave. Dan saya ada incomplete ke atas. Jadi saya akan cari bila ada 3 swing ke bawah, untuk saya cari long. Benda sama, everything. Anda nampak yen pair semua cerita sama. AUD JPY, anda tengok CAD JPY. Ni CAD JPY. Ni kat daily. Sebab tu anda kena tengok time frame besar apa sedang berlaku, time frame kecil apa dia. Kalau saya tanya, CAD JPY. Okey. CAD JPY, ini 5 wave. Ini 3 wave ke atas. Lepas tu kita ada incomplete. Ni. Kita ada incomplete ke bawah untuk CAD JPY ni. Ya, kita tahu dia punya move ke bawah ni tak habis lagi. Tetapi untuk semasa di H4 kita ada 3 wave bounce, lepas tu retracement 3 wave, lepas tu dia naik berbentuk dalam diagonal 5. The moment dia break A kat sini, kita tahu kita ada 5 wave. Yang kat
yang pergi ke atas. Jadi kita ambil W sini. Saya ambil daripada X ni, saya ambil sini sama. Dan saya jangkakan selagi dia tak sampai 1 kat sini, sebab kita ada 5 wave. Selagi dia tak sampai, selagi dia tak sampai 1 kat sini, 1 untuk yang WX tadi, selagi dia tak sampai 1 tu, saya akan cari untuk long. Itu je. Daripada A, B yang ada incomplete sequence. Jadi incomplete sequence kita cari A, B, 100% dia. Itu je. Itu je. Anda nampak trend. Trend apa yang anda nampak trend? Kalau saya tanya dekat sekarang ni, anda nampak yang ni, semua orang kata ini trend ke atas. Cerita dia boleh tak masuk. Kalau kita tahu dia tak complete, kita boleh masuk. Kalau kita tahu dia dah complete, kita jangan masuk. Kalau kita tahu dia ada momentum, kita masuk. Dua masa. Incomplete sequence, momentum sequence. Yes. Sebab tu saya letakkan 4 time frame. Jadi anda boleh pilih. Kalau anda seorang swing trader, apa yang anda trade. Kalau anda trade untuk intraday, apa sequence yang saya letak. Sebab tu saya letak 4 time frame. Sebab itu bila saya minta chart, saya tak akan, kalau orang cuma lukiskan, saya minta chart kat orang hantar kat saya. Ini je time frame dia lukis satu time frame je. Itu tak ada apa-apa, itu tak ada bagi maklumat apa-apa pada saya. Saya nak tengok complete. Saya nak tengok daripada weekly turun kepada daily, turun kepada H4, turun kepada H1. Kalau rajin letaklah M15. Kalau anda lukis sampai M15 memang kelang kabut lah. Kelang kabut lah kan. Itu je. Cari trend. Tugas kita cari trend, separuh daripada kerja kita settle. Okey. Saya balik ke analisa, kalau tak pening kepala. Okey, so apa yang ada peluang? So I'm telling you guys apa yang saya sedang tengok. Saya sedang tengok kepada US 30 bawah ni. Bagi siapa yang intraday, tengok. Kalau dia buat 3 swing jelas, anda boleh cari 4 ni. Tapi ini tak ada apa-apa. Ini tak ada incomplete sequence. Ini tak ada momentum sequence. Tak sampai 1618. So not interested. Not interested. Germany sama, tak ada. Kita mungkin dah habis wave 4 ni. Saya cari sini lah. Semua sama tempat. Pilih salah satu. Cap tak ada macam ni. Canada dollar, Australia dollar, New Zealand dollar adalah commodity dollar. Okey. Correlation dia bukannya kepada of course dia kepada commodity dollars. Tapi commodity correlation dia adalah kepada US dollar dan juga indeks. Boleh? Gold, saya tak nampak apa kaitan gold dengan Canada dollar. Saya baca banyak orang kata Canada dollar ada kaitan dengan gold. Tapi saya tak nampak dekat chart. Macam mana nak cari momentum sequence? Simple thing. Ni. Momentum sequence, kalau anda nampak ini sebagai satu structure, adakah ini tadi merupakan 1618? Itu je. Contoh, katalah anda kata ini 1, 2 dan sini 3. Contoh, dan anda tarik 1, 2 dan dia lebih daripada 1618 dan kita ada momentum sequence. Dan 4 kita boleh trade. Tadi kan, faham tak? Tak payah. Tak payah lukis satu-satu. Tak payah. H1. Kalau anda nampak
saya tak lukis, saya trade kalau tak ada sesi, saya tak guna chart ini tau. Saya tak guna trading view, saya guna something else, MetaQuote. Saya guna MetaQuote. Situ saya tak lukis apa-apa. Saya tak lukis apa-apa. So, tengok ni kalau kita katakan sini ada momentum sequence. Sini kita nampak satu lekuk kan, 1 2. So, tarik je. Tarik je Fibo dia macam ni. Kalau dia tak sampai 1618, ini tak ada sini tempat, sini tak boleh trade. Simple dia, Bikil. It's all about what you see in the chart. It's all about that. Jangan confusekan dengan banyak news lah, ni lah, apalah. Jangan. Anda trade cuma apa benda yang anda nampak. I would always encourage that. Okay, balik kepada ni. So, 2 ni saya akan cari untuk Spain. Selagi dia tak break atas ni, kita tak ada incomplete sequence. Ni nampak ini satu structure kan. Ini satu structure daripada Januari hujung. Semua sama air bulan. Kalau tengok air bulan lebih kurang sama. Lepas tu kita ada 3 wave ke bawah. So sekarang ni ada sequence tak? Tak ada. Dia kena break sini dahulu. Kalau dia break atas ini, 1, 2, 3, kita long. Faham Suhaila? Dia kena break sini. Dia kena break ini. Kalau dia tak break, kita tak masuk. Kita tunggu yang ini pula break. Macam ni. Dan kita tunggu sini pula break. Kalau sini break, 1, 2, 3, time frame yang lebih kecil, kita long. Itu je, Rosli lagi simple. Betul? Kalau nak momentum sequence. Okay. Selagi anda tahu ada incomplete sequence. Okay, itu adalah untuk ESP, UK 100 sama. Kalau dia break, sekali tak ada apa-apa. Ni baru satu structure daripada Januari ataupun late Januari dan early February punya low. Bagi siapa yang enter dahulu ni, hold. Tak ada, ni tak ada apa-apa. Okay. Jadi kalau nak tahu, tengok. Nampak kan kat mana tarik Fibo kan? Kalau nak tahu ini adalah momentum sequence kan? Boleh? Ya. 1, 2, sini. 1, 2. Ni tak sampai 1618. Itu je, higher high, lower low, higher high, low. Daripada hari pertama, saya cerita pasal elite wave. Saya cerita apa? Anda cuma perlu tahu mengira, anda cuma tahu higher high, lower low. Itu je. Yes. Barulah ada trend. Apa trend? Baca balik buku, apa dimaksudkan dengan trend? Apa yang dimaksudkan dengan trend? Siri pergerakan. Bukannya satu structure terus kata, oh naik dah. Tak. Kalau dia berterusan menaik, momen dia ada turun naik, then baru kita nak, oh masih naik, terus naik. Kalau dia sebatang je naik, itu tak dapat. Ya. Trend adalah siri pergerakan low, high, higher low, higher high. Dan kalau kita nak trade, siri itu tak habis lagi. Itu adalah incomplete sequence ataupun siri itu kuat. Itu momentum sequence. Itu je. Okey, so masih kat atas, saya tunggu. Ini tak ada. Ni tak ada. Sebab ini bukan higher high. Kalau dia break sini baru kita ada higher high. Ni tak ada sequence. Ini tak ada siri. Jangan semua ni tanda 1, 2, 3, 4. Saya nampak ramai tanda high low, high low, high low, high. Itu bukan. Ini satu structure. Macam mana kita tahu dia satu structure? Salah satu tip dia, anda gunakan RSI. Ada nampak daripada low kat sini. Dia berjalan dalam satu channel. Low kat sini. Dia berjalan dalam satu channel. Selagi price tu dalam satu channel, tak ada breakout bawah channel dia, dia satu structure. Itu paling simple. Itu kaedah paling simple. Dan itu yang biasa jadi pun.
The moment dia break macam ni, kalau dia break bawah ni, adakah ini dah jadi lower low? Bukan. Ini low, ini high. Ini low, ini high. Jadi kita baru ada satu. Itu kaedah paling simple sebenarnya. Itu ada bawah satu. Dan anda tunggu siri dulu. Anda tunggu pergerakan ini. Kalau dia break dua. Dan the moment dia buat ini, turun. Kalau dia break dan naik balik, then barulah anda masuk daripada sini untuk long kalau dia buat benda tu. Paling simple. Kalau dia tak break, itu wave. Itu masih satu ni. AJ, sekejap Okey. Ini kaedah paling simple dia. Okey, ni adalah untuk indeks So US 500, US 30 dan juga kepada DAX Germany 30. Kita tengok kepada AUD JPY. AUD JPY. Okey. Ini time frame kecil punya entry Tak jelas tu. Ni A, ni B, tak jelas. Kalau dia buat ini kalau dia break, ini 5 wave. Kalau dia break sini. Okey, ini. First kita nak tengok. Ini ada incomplete sequence jadi kalau kita ambil 1 2 ni, kenapa 1 2? Tengok. Nampak tak? Ini satu structure, ini pembetulan connector. Okey, jadi anda ambil Fibonacci 1 2 tak complete lagi ke atas tu. Apa susah sangat ni. Tak complete lagi. Anda boleh long. Satu lagi anda nak tengok. Sebab ini adalah kita tandakan wave 4 kan. AUD JPY. Tengok adakah 3 ni ini dalam 3 ni ada incomplete sequence tak? 1 2. Okey. Ini dah complete je, tak ada. Ni tak ada sequence. Ini tak ada. Sebab dia dah complete. 82. Boleh? Tak ada. Ni tak ada setup. CAT JPY tadi ada. Oops. Silap padam. Okey. Ni tak ada. CAT JPY tadi sampai 1618. Okey, so kalau kita jangka indeks masih ke atas, untuk yen ni nampaknya kita masih ada movement ke atas. Ini masih dalam wave 5, tak habis lagi. Okey, ni masih lagi dalam wave 5. Mungkin kita habis kat sini dan kita memulakan this move keempat. Tunggu 1 degree lagi. Kalau dia habis kat situ, kita tunggu 1 degree ke bawah ataupun 1 degree ke atas. Okey. So Euro JPY tak ada apa. Saya akan tunggu this move 2 ni nanti. Kalau this one kita dah ada higher high. Tak ada nothing. Tak ada apa-apa. Masa ni tak ada apa-apa untuk Euro JPY. Yang ada cuma CAT JPY ni sahaja tadi. Ini je yang ada. Ini je ada. Kalau kita masuk anda sepatutnya dah BE. Kalau nak ambil 50%, anda ambil 50% keluar. Kalau dia turun bawah lagi, kenapa kita tak entry ini, Fazrin? Sebab the first initial bounce daripada blue box, third wave, dia dah cecah 50%. Ingat, sini adalah decision point. Sini adalah decision point. Dia turun balik, anda tak enter. Sebab itu jangan anda tak masuk balik, enter balik. Jangan. Silapnya dia jadi macam ni. Faham tak? Dia jadi macam ni.
dia jadi benda lain. Faham tak? Itu takutnya. Kita akan, kalau itu berlaku, kita habiskan this whole move. Anda tak masuk, anda cuma guna limit order. Anda never use instant execution. Never use apa XA juga masa kita tengok. Okay. So first bounce tu anda tak masuk. Kalau dia dah bounce lebih 50%, anda tak masuk. Anda tak masuk. Waktu dia break sini anda masuk. Okay. So tunggu. I would prefer CAT JPY untuk masuk dekat 2 ni nanti. Dekat 2 ni nanti ya, CAT JPY. Ini buat high-high. Boleh? Ya. Kenapa 3 tu adalah momentum sikun. 3. 1618 lebih. Jadi kita tahu bila ada momentum, kita ada wave 5. Okey? Okey. Itu CAT JPY. Lain JPY pair tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Untuk dollar pair. Dolar ini tak ada low. Tak ada low dia daripada sini. Ini bukan. Ni tak ada apa-apa. Dolar, the only pair dalam dolar adalah GBP US dollar. Maksudnya, sekiranya sini habis dan kita dah memulakan, anda nampak 3 wave yang break this level, iaitu 1.3880. Anda nampak 3 wave. Kau nampak macam ni. Nampak 3 wave. 1, 2, 3. Ini jangan masuk. Anda tunggu dia buat ni. Kalau dia buat macam ni, anda masuk kat sini. 3 wave. Itu lah. Okey. 2 kita mungkin shallow. Sampai sini ataupun sampai sini. Okay, itu untuk GU. Sebab apa GU? Dia ada high-high. Tak complete lagi. Lain-lain dah ni. Dia punya completion 1.3968. Dia tak sampai lagi ni. Kalau dia turun daripada sekarang, dan kita ada set up. Kalau dia naik satu lagi, kita tak ada sikun. Faham? 1, 2 sikun ke atas ni. Jadi kalau dia terus turun daripada bawah, 3 wave jelas. Yang lain daripada correction yang belakang ni correction yang belakang dia. Ni correction belakang 1. Ni correction yang belakang 1. Kan? Kalau sini lain macam je rupa dia. Besar je rupa dia. Ada cari peluang untuk turun. Kenapa 13880? Sebab sini kalau anda tengok internal, ni sebab dia, internal dia, kalau kita katakan ini sebagai 4 dan 5, dia kena ada 5 kan? Okay. 1, 2, 3, 4. Dia break wave 4 tu, ini dah habis. Sini 5. Faham Abigail? Situ 13880. Sini. Jadi kalau dia dah break bawah daripada 4, this structure habis. Ini 5 kita habis. Boleh? Sebab itu saya letakkan kat sini sebagai alert. Ini kita dah ceritakan petang tadi. Kalau dia terus naik satu lagi, dan kita punya wave 4 sini. Kalau kita naik satu lagi, dan kita akan letakkan alert kita kat sini. Masa ni alert kita kat sini. Boleh? Boleh? Okay. So, yang ada setup untuk dollar pair, yang ada higher high pada waktu ni adalah GBP US dollar. So, dia break 13880, anda tunggu 3 wave untuk cari long. Jelas 3 wave, anda boleh tengok dekat RSI, di mana dalam RSI ni akan buat macam ni. Akan buat jelas ya. Bentuk dia akan jadi macam ni. Dia naik satu, yang break out dia punya trend line kat sini, lepas tu dia turun balik. Dah boleh cari long. Sama tempat 2. Okey?
Cuba marking GU daripada bounce December bounce December ni daripada B. Kalau cuma guna RSI, anda akan pening. Gunakan correlation. Fazil, kalau nak tahu kenapa saya lukis cepat, saya fikir saya akan ambil kepada struktur yang jelas. Struktur jelas yang trending. Contohnya struktur jelas yang trending adalah GBP US dollar sebab dia ada higher high kan. Jadi saya akan base semua dollar pair kepada GBP. Kalau anda gunakan ini, anda akan pening. Ni 3 ke apa kan? Ni 3 dalam 3 ni. Sini. Jadi dan kita ada diagonal tu yang pening. Tapi kalau anda satukan semua, then it become clear. Kalau anda cuma lukis satu dan itu segala-galanya, itu pening. Okey, tapi struktur yang paling jelas untuk GBP punya untuk US dollar punya pair adalah ni kan. Sebab dia ada higher high. Yang lain-lain tak ada higher high. Sebab tu saya lukis cepat. Sebab saya ada satu bias yang dibentuk oleh GBP US dollar. So, kalau saya nampak GBP US dollar ke atas, saya tak akan lukis AUD US dollar nak jatuh jauh ke bawah. Sebab saya tahu ini buat higher high. Jadi saya akan turunkan fractals ataupun pecahan untuk AUD US dollar. Saya tak akan katakan ini sebagai 3, 4 ataupun 2. Kalau kita katakan ini 2 biru kat sini nak jatuh jauh, kan? Ini tak buat higher high kan? Saya tak akan katakan ni 2 jatuh ni. Ini sebagai W, X dan Y. Saya tak akan katakan itu. Sebabnya saya tahu GBP US dollar ke atas. Breakout. Jadi ini mungkin akan breakout. Mungkin bukan dalam fractal ni, akan fractal seterusnya. Faham? Jadi kita tengoklah apa yang leading dalam grup dia. Apa yang jelas dalam grup dia. Sama macam indeks, kita ada US indices yang mempunyai arah yang jelas. Jadi saya tak akan letakkan FTSE jatuh. Cari higher high tak. Lukis semua. Abigail, you cannot just lukis, oh ini higher high, lukis ini je. No. Kalau nak buat added wave. Tapi kalau nak guna incomplete sequence, then by all means, anda cuma cari incomplete sequence. Kalau nak lukis added wave, there is no way untuk anda cuma lukis ini. Anda kena buat full. Semua. Monthly turun ke weekly, weekly turun ke daily. Nampak detail dia cuma yang latest je lah. Buka satu time frame paling besar, apa yang anda nampak bentuk dia. Apa yang anda nampak bentuk dia. Then start lukis. UJ tak ada setup. UJ saya tak jeling pun. UJ saya tak sentuh pun. Sebab UJ tak ada setup. UJ pada waktu ni, tengok di time frame besar. UJ, there is a possibility untuk dibuat satu lagi high dalam wave 2 ni. Ni mungkin berlaku kan. Pada waktu ni, kalau saya tanya, ni apa? Ni tak ada, ini lower low. Tak ada. Kalau dia break sini, baru kita ada lower low kan. Ini high, ini low, ini lower high, tak tahu lagi dia buat lower low. Betul? Ini maksud saya. Ini high, ini low, ini low high, ini tak ada apa-apa. Ini dekat daily, tak ada apa-apa, tak ada sequence. Okey. Kita tengok dekat time frame H4. Okey. Dekat H4 ni, kalau kita tengok dekat H4, kalau kita ambil 1 2 ni sini. Ini 1 kat sini. Kita dah masuk dia tak ada incomplete sequence. Ni dah masuk dalam zon sawan. Faham Faiz? Saya ambil cat kosong lah. Mana cat kosong? Okey. Apa USD JPY
Ni USD JPY. Ingat momentum sequence dan ni. Dia tak ada trend dia daripada Mac 2020 ni Mac 2020 dia dah sampai equalate. Jadi daripada kawasan ni dia boleh buat macam-macam, sama ada dia tak ada apa-apa. Kita tak tahu dia nak pergi mana. Kalau USD JPY ni buat yang ini, dua kita akan lebih ni, itu adalah US dollar punya kekuatan sementara dan yen punya kelemahan. Kalau dia buat yang hijau ni, pada waktu itu kita akan ada indeks yang terbang, yen punya kelemahan. So kita tahu ini adalah satu retracement daripada penurunan ni. Cuma dia tak confirm sebab dia tak buat low kat sini. Kalau sini lain macam je rupa dia. Then faham? Tak ada apa-apa. Ni tak ada USD JPY, tak ada sequence. Dia dah complete penurunan dia. Kalau dia lebih 1.18 dan kita katakan dia jatuh lagi. Pada waktu ni tak ada. Dia tak ada apa-apa. Dia tak cerita apa-apa. So I'm not interested dengan USD. Sebab tak ada siri pergerakan dia, tak ada. Tak ada. Faham ni maksud dia. Kita ambil dia punya first ni, dia dah sampai equalate. Tak ada apa-apa. Satu ada nampak USD JPY sekejap naik, sekejap turun, sekejap naik, sekejap turun, sekejap... tak ada apa-apa. Dua-dua sekejap kuat, sekejap lemah, sekejap kuat, tak ada apa-apa. Itu sebab dia. Kalau dia buat macam ni, dia break 1, 6, kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, lepas tu 4, lepas tu ni kan, tiba-tiba dia naik macam ni, 5. Kalau dia buat macam tu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 ada long. Sini, USD JPY. Yang merah ni ada long. Kalau dia buat macam tu. Ambil inilah. Bukan momentum sequence. Bukan. Bukan. Kalau time frame kecil, maybe anda boleh trade ini. 4 ni. Ini 3, Abigail. Dia kena 1, 2, 3 yang sampai 1618. Boleh, Abigail? Yang 3 ni sampai 16. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau 5 dia break 1618, dan lain. Dah habis time 1 jam. Astaghfirullahalazim. Okey, kesimpulan. Okey. Kesimpulan. 1 jam dah. Sekejap, Zatul tengah goreng ayam. Okey, kesimpulan US 500, US 30, Germany 30. Kalau Germany 30 ni agak belum break lagi ke atas, ni belum break lagi. Saya keluarkan dulu Germany 30 ni Ni belum break ke atas. Okey, US 500, US 30, 3 wave pullback kita long, wave 2. Tengok chart saya dekat group. GBP US dollar wave 2 kita cari long, Euro AUD wave 2. Ini tunggu dulu. Kontrak untuk minyak dan copper besok last day 17 hari bulan futures. Lepas tu tukar kontrak baru, kita akan cari untuk copper serta minyak. Untuk silver tak apa. Zatul tengah goreng ayam, tak apa. Sabar je Zatul. Okey. Ni gold dan silver. Okey, nampaknya dia tak buat ni dah complete Ni 3, 4. Okey, dan ini 5. Dia buat high. Okey. Sini anda cari long. Sini anda cari long dulu. Jauh. Okey, sini anda cari long. Ini untuk silver. Silver nampaknya membatalkan untuk gold. Jadi ini adalah B. Okey. Ini adalah untuk siapa yang agresif, anda boleh cari peluang untuk buy gold dekat kawasan 2 ni. Buy gold daripada kawasan 2 ni. Okey? Untuk buy gold. Siapa yang agresif? Boleh? Ini tak ada high tau.
Tapi kalau dia pergi daripada sini, dia pergi jauh. Kalau dia turun habis. Ini 1, 2, 3 dan kita habiskan ni kat sini. Ya. Ni ada risk dia. Jaga risiko anda. Saya akan masuk je ni. Ni ada set up untuk saya. Tapi dia tak ada set up 3711. Saya cuma ceritakan berdasarkan correlation. Saya akan cari untuk long sini. Okay. Secara besarnya ini masih sideway market. Let me tell you now, dia punya risk ini sideway market. But I'm going to look for long dekat kawasan ni. Boleh? Okay, 1 jam 5 minit. Tak rasa, ya Allah. Hai. Maaf tak rasa, curi masa anda sedikit. Okay, so saya akan cari peluang untuk long goal daripada bawah ni. Okay, itu sahaja untuk sesi kita. Euro AUD sama, satu lagi Euro AUD kat atas ni saya akan cari untuk short. Tengok 3 wave kat sini, sampai kawasan sini pun boleh. 4. Saya akan cari short daripada sini. Euro GBP kita last. Euro GBP kita tak kena lagi BE. Biar. Okey. Itu sahaja untuk kali ini bersama saya dalam sesi FB Live esok malam. Labur dalam satu sistem, dagang dalam sistem anda.